Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz doakan kamu semua berada di dalam keadaan sihat, sejahtera dan bersemangat untuk kita belajar pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran di dalam mata pelajaran Asas Tilawah Al-Quran. Jadi sebelum kita belajar, jom kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi pada hari ini kita akan teruskan lagi pengajian ataupun pembelajaran di dalam tajuk Tajwid Al-Quran. Okey, dalam Tajwid Al-Quran. Okey, sebagaimana yang Ustaz cakap sebelum ini, pembelajaran kita di dalam bidang tajwid Al-Quran ini hanya menekankan satu hukum sahaja, iaitu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Hukum ini hanya kita belajar, hukum ini sahaja yang kita belajar di dalam tahun 4. Jadi di bawah hukum nun sukun ini, nun sukun dan tanwin ini, dia ada 5 hukum bacaan. Di mana kita dah sentuh dah beberapa hukum sebelum ini. Yang pertama kita dah sentuh berkenaan dengan hukum bacaan bagi izhar halqi. Dan juga kita dah belajar bagaimana membaca hukum bacaan idgham ma'al ghunnah. Jadi pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran iaitu hukum yang ketiga di bawah hukum nun sukun dan tanwin, iaitu hukum idgham bila ghunnah. Hukum idgham bila ghunnah. Okey, jadi sebelum itu, Ustaz nak kamu keluarkan buku teks Asas Tilawah Al-Quran yang ini. Okey, boleh buka di muka surat 154. Muka surat 154. Okey, jadi kita akan tengok apakah itu hukum idgham bila ghunnah, bagaimanakah cara bacaan dia, sama ada kita nak kena baca dengung ataupun tidak. Okey, jom kita sama-sama tengok. Okey. Idgham bila ghunnah, ini hukum yang ketiga di dalam hukum nun sukun dan tanwin. Okey, idgham bila ghunnah. Sebelum ini kita dah belajar idgham ma'al ghunnah. Hari ini bunyi dia hampir sama tapi di hukum yang berbeza, iaitu idgham bila ghunnah. Apakah itu idgham bila ghunnah? Idgham bila ghunnah ialah apabila nun mati ataupun nun sukun, nun yang ini, atau tanwin, tanwin yang berbaris dua di atas, di bawah dan di hadapan, berjumpa dengan salah satu huruf idgham bila ghunnah. Maka ataupun idgham bila ghunnah ini ialah apabila nun mati ataupun sukun bertemu dengan salah satu huruf-huruf idgham bila ghunnah. Jadi setiap hukum bacaan ini dia ada huruf-huruf dia. Jom kita tengok apakah huruf idgham bila ghunnah ini. Okey. Huruf-huruf idgham bila ghunnah ada berapa? Okey, huruf idgham bila ghunnah hanya ada 2 sahaja, iaitu huruf lam dan juga huruf ra. Lam dan ra. Okey, 2 ini adalah huruf idgham bila ghunnah. Jadi apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu daripada 2 huruf ini, maka kita nak baca macam mana? Okey, jadi hukum bacaan idgham bila ghunnah ini adalah secara tidak dengung. Maka apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka kita baca tanpa dengung. Okay, berbeza dengan idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah sebelum ini dia kena baca dengan dengung. Okey, juga kalau tengok kepada maksud nama hukum bacaan ini, maksud dia idgham masuk bila tanpa ghunnah, dengung. Masuk tanpa dengung. Maka kalau kita tengok nama hukum ini pun kita dah tahu kena baca tanpa dengung. Okey, jadi kita akan tengok bagaimanakah cara bacaan yang betul untuk hukum idgham bila ghunnah ini. Okey, kamu juga boleh tengok dalam buku, dia ada bagi 2 contoh di dalam buku itu. Di dalam slide Ustaz ni pun Ustaz ambil 2 contoh yang ada dalam buku dan Ustaz tambah sikit. Okey.
Okey, jom kita tengok bagaimana cara bacaan dia. Okey, tengok yang pertama. Okey, Ustaz ada dua contoh kat sini, iaitu contoh bagi nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah dan juga tanwin yang berjumpa dengan huruf idgham bila gunnah, iaitu lam dan ra. Okey, kita tengok yang pertama, apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah. Yang pertama ini nun mati bertemu dengan huruf ra. Ra ini ialah idgham, huruf idgham bila gunnah. Jadi baca dia kena ingat balik tadi, kena baca tanpa dengung. Okey, jadi bacaan dia macam ini. Ar-ra'ahu, ar-ra'ahu, ar-ra'ahu. Okey, nampak tak? Huruf nun ni kita terus masuk ke dalam huruf ra tanpa kita bunyikan dengung. Okey, jelas. Okey, tengok contoh yang kedua pula. Okey, ini ialah min, perkataan min. Tak nampak sebab ada slide ataupun video Ustaz ni. Kat belakang ni ada tulis min. Okey, jadi nun mati bertemu dengan huruf lam, juga salah satu huruf daripada idgham bila gunnah. Masuk terus, nun mati terus masuk ke dalam huruf lam tanpa dengung. Jadi bunyi dia macam ni. Min ladunni, min ladunni, min ladunni. Jadi apabila dia tanpa dengung ataupun tidak dengung, dia tak ada harakat ataupun kita kena baca laju. Tak boleh baca lambat ataupun baca panjang. Okey, boleh jelas? Ini hukum bagi nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Kita tengok pula tanwin yang bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Baca dia macam mana? Baca dia lebih kurang juga, lebih kurang sama macam nun mati tadi. Okey, jom kita dengar. Malalubada, malalubada, malalubada. Tanwin berbaris di atas ini terus masuk ke dalam huruf lam. Okey, jelas. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Tanwin bertemu dengan huruf ra. Ghafurur rahimi, ghafurur rahimi, ghafurur rahimi. Okey, nampak tak? Jelaskan bacaan dia. Maka ataupun huruf hukum idgham bila gunnah ini kita baca tanpa dengung, iaitu nun sukun ataupun tanwin kita baca terus masukkan nun sukun dan tanwin ini ke dalam huruf selepas dia, iaitu sama ada huruf lam dan juga huruf ra. Ingat bacaan dia tanpa dengung. Okey, jelas? Okey, boleh faham? Okey, jadi kamu boleh cari lagi di dalam buku teks ini, di hadapan tu dia ada keratan-keratan ataupun potongan-potongan ayat daripada surah-surah Al-Quran. Kamu boleh cari yang dia ada hukum idgham bila gunnah. Kamu boleh cuba baca lagi lah. Tapi kena ingat hukum idgham bila gunnah ini tidak dengung ataupun tanpa dengung. Tak boleh baca panjang, kena baca pendek sahaja. Okey, cukup sekadar itu sahaja perbincangan kita berkenaan dengan hukum idgham bila gunnah pada hari ini. InsyaAllah baki lagi dua hukum. Kita akan sambung pada minggu hadapan dan minggu seterusnya. Okey, cukup sampai kat sini. Semoga apa yang kamu dapat pada hari ini kamu boleh amalkan dan juga boleh buat latihan lah supaya kamu dapat membaca Al-Quran dengan betul, iaitu secara bertajwid. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.